Assalamualaikum. Salam. Okey. Dah makan? Dah. Ya, Ustaz. Tadi kelas apa tadi? Jawi. Jawi. Teacher Farah Okey. Macam mana sekarang? Tak usah tengok kamera. Okey. Macam mana? Masih lagi bertenaga ke dah tak larat lah? Ke dah exhausted lah? Siapa cakap Ustaz ni? Ustaz cakap seorang-seorang Ke Ustaz lag ni? Ke Ustaz lag? Okey je. Okey je. Masuk dah 2 orang ni. Ada Amikwan sihat? Sihat ni lah. Ada kat rumah. Ustaz. Assalam. Hafiz, nasib baik awak masuk Hafiz. Kenapa? Ustaz tanya dia orang ni macam tak ada jawab je. Ustaz cakap seorang awak je buka kamera. Yalah yang tak boleh buka kamera tu, buka kamera rosak kan. Ni Ustaz tanya dia je. Ustaz rasa macam dah lah kamera tak buka. Ustaz rasa macam Ustaz cakap seorang je. Aduh, Zim. Nasib baik awak ada. Baru buka, Zim. Okay. Macam mana kelas tadi okey? Okay. Nak tunjuk baju Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita tunggu lagi 2 minit lagi. Tunggu lagi 2 minit. Ustaz, suara Ustaz terlalu clear. Ustaz? Kenapa? Suara Ustaz terlalu clear. Sampai kan nak pekat gitu. Sampai apa? Tak ada apa. Suara Ustaz kuat sangat. Ya. Kuat sangat. Okey, hari ni kita akan belajar. Mic dekat. Macam tu pun dengar. Ya, ni kita punya tahu. Suara Ustaz dengan suara Ustaz Amirul. Ustaz rasa suara Ustaz Amirul kuat lagi? Ustaz Amirul suara. Ustaz kalau Ustaz belajar, Ustaz Amirul mengajar lah ICT. Awak bayang kalau Ustaz Amirul mengajar lah ICT, Ustaz mengajar kat luar kan? Kat luar, Ustaz Amirul ajar dalam guru, Ustaz belajar kat luar. Even dah tutup pintu pun, suara Ustaz Amirul tu boleh masuk dekat Ustaz punya mic. Awak bayang. Ustaz duduk kat luar, Ustaz Amirul kat dalam. Punyalah kuat suara Ustaz Amirul. Dan tu sebab mic Ustaz boleh tangkap benda-benda yang perlahan. Jauh kot, Ustaz dah tutup pintu lah. Itu pun boleh masuk. Punyalah kuat suara Ustaz Amirul ni. Tapi Ustaz Amirul tak ada menjerit dah. Daripada Thompson dia membesar. Resis. Kenapa? Ana Sofia, resis apa? Ya, hari ni Tauhid. Okey. Apa beza resis dengan Tauhid? Bukan. Apa beza resis dengan Tauhid? Resis dengan Tauhid beza sangat lah. Resis dengan Tauhid tu benda beza. Tauhid tu Amira Sofia tanya Ustaz, kita nak belajar apa hari ni? Ustaz kata Amira Sofia. Amira Kaisha tanya Ustaz nak belajar apa hari ni? Ustaz kata lah belajar Tauhid. Dalam masa yang sama ada orang bagi tahu Ustaz tadi saya jumpa orang yang resis. Awak tahu tak orang yang resis tu apa maksud dia resis? Tak. Saya suka macam tu. Resis ni dia orang yang bersifat bahasa mudahnya macam ni lah. Kau hitam. Orang yang berkulit hitam adalah orang yang teruk bagi pandangan dia orang. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak boleh bergaul dengan orang yang ada channel hidung. Dia maksudnya Nosefah cakap lah, dia sebenarnya resis ni, Ustaz rasa Ustaz pernah cerita ke awak. Resis ni adalah dia orang memandang orang kulit hitam ni tak cantik, dia orang lah buruk, orang kulit hitam ni hina, dia orang ni humble, itu adalah orang yang resis.
Sebab itu kalau awak tahu start daripada tahun lepas ada satu, kalau awak pernah dengar tak kempen Black Lives Matter? Itu kalau awak tahulah. Black Lives Matter ni adalah pernah dengar? Pernah. Black Lives Matter ni dekat Europe, ada satu orang polis tu dia pijak orang kulit hitam sampai mati. Dia tekan guna lutut dia sampai mati orang tu. Itu racist. But dekat sana, ni kalau Ustaz ceritakan takut awak. Okey, dekat sana dia orang ejek orang kulit hitam ni monyet. Dia orang samakan orang kulit hitam ni dengan monyet. So Apa masalah dia? Monyet kuat kot. So diorang macam mana diorang nak ejek orang kulit hitam, diorang baling pisang. Diorang nak kata orang kulit hitam ni, orang yang berkulit hitam ni staraf monyet je. Baling pisang, diorang abuse. Istilah abuse. So kebanyakannya Ustaz ada tak tengok cerita chimpanzee yang dia masuk hutan yang dilahir terus pandai ya? tak ada. Itulah dia. Dia nak cakap tu. Okey, boleh Haras. Okey, Lepas tu sambung-sambung. Itu maksudnya racist. Itu yang bila dalam Dia tekan kat mana Ustaz? Dia tekan kat dia tekan kat sini kot. Tekan kat sini ke tekan kat dalam, so tak ingat. So, ingat dalam Islam racist, orang yang berasis ni dia berdosa. Sebab kita dah belajar dalam negara Islam, salah satunya adalah musawah. Apa maksud musawah? Musawah. Kita tak kisah orang tu apa-apa pun. Ya, semuanya sama. Hitam ke, kepala botak ke, kepala botak dua ke hidung ke. Okey dan nama Ustaz, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa, ummul kitab dan selawat. Bismillah. Jangan pindah tu, jangan kita jadi korban. Allahumma aftah alaina hikmataka wa alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. First of all, thank you so much for joining my class. Pertamanya dengan betul-betul Ustaz nak puji kepada pelajar kelas awak. Dalam 4 kelas yang Ustaz mengajar, Ustaz rasa 6 hakim adalah antara kehadiran yang okey. Bukan maksud kehadiran yang okey ni maksudnya awak masuk awal, dan kalau awak masuk lambat pun awak minta maaf kata awak masuk lambat. Dan Ustaz rasa benda tu adalah benda yang Ustaz patut puji, sebab beberapa kelas yang lain dia orang masuk lambat macam biasa je, masuk lambat buat tak tahu. So Ustaz rasa dalam banyak-banyak kelas Ustaz patut puji kelas ni sebab awak be on time dan awak bagus. Maksudnya participation awak okey dan awak punya kehadiran. Ustaz puji awak punya kehadiran. Awak budak kelas awak, pelajar kelas awak ada 17 orang. Betul. 17 orang. Betul. Sekarang ni orang yang tak masuk ada ikon. Ikon ada tu? Ada. Mana ada? Tu. So sekarang ni ada 15 orang. 2 orang yang tak datang. Insyirah dengan Ain Fatihah. Ain ada. Insyirah dengan siapa seorang lagi? Cik Azim. Insyirah dengan siapa? Denisa. Fahim adalah Fahim. Mana Fahim? Fahim ada. Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi pun Ustaz ada tegur kelas lain. Masuk dah lah lambat betul. Lepas tu buat tak tahu je. Ada yang satu kelas tu 10 minit nak habis. Lepas tu buat tak tahu je masuk.
Mungkin untuk ambil kehadiran mungkin, tapi bagus Ustaz, usaha nak masuk tu bagus. Cuma Ustaz nak tekankan kalau awak masuk lambat, bagi tahu cikgu, saya minta maaf saya masuk lambat. Maklumkan kepada guru awak. Anak-anak murid Ustaz, sekali lagi Ustaz ulang. Sekali lagi buat kesekian kalinya. Ustaz faham kalau awak penat. Dengar betul-betul buat kesekian kalinya. Ustaz faham awak penat. Awak kelas awak straight. Ustaz faham benda tu. So kalau awak rasa penat, bagi tahu Ustaz saya nak pergi tandas. Ustaz saya nak pergi minum air. Ustaz tak ada masalah. Asalkan awak maklumkan. Faham? Tak, saya nak tidur. Itu ada masalah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kelas. Siapa cik Ustaz ni? Okey. Now, Ustaz nak hari ni hadis Ustaz. Tidur. Jangan. Hari ni tajuk yang penting. So tak boleh tidur. Okey, Ustaz bacakan hadis saja. Ustaz mungkin dah tak terangkan sebab awak semua mungkin dah faham. Ustaz nak baca. Kita punya burung. Ayam tu punya ayam tu lah. Burung apa tu punya ayam. Oh, punya ayam lupa lah. Dia dah tak anak ayam dia atas katil dia. Okey, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila ayat. Tutuplah, dah dengar bunyi ayam tu, tutuplah dulu. Aziz, burung apa tu dia punya? Okey, suila ayul muslimin afdal. Qala man salimal muslimun min lisani wa yadihi. Nabi Abu Musa al-Asy'ari tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling baik? Siapa orang Islam dalam kalangan orang Islam, siapa orang yang paling baik? Dan Nabi Muhammad kata, orang yang dapat menjaga mulut dia dan orang yang dapat menjaga tangan dia daripada menyakitkan orang lain. Ustaz, Aziz nak test letak dalam mulut, Ustaz. Aziz nak test letak dalam mulut. Test apa? Test letak anak ayam dia dalam mulut. Oh. Okey, Ustaz setiap masih hari. Masih ayam tu kata menyampau lah. Okey, dah. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz. Okey. Hari ni Ustaz nak ajar awak satu tajuk. Kalau awak dapat habis tajuk ni awal, Ustaz akan habiskan kelas ni awal. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni adalah satu tajuk yang mana tajuk ni adalah tajuk yang sangat penting. Kenapa Ustaz kata tajuk ni adalah sangat penting? Syirik. Ini adalah tajuk yang melibatkan akidah kita. Yang mana tajuk ini kalaulah kita tak belajar betul-betul, tajuk ni kalaulah kita tak ni tajuk apa ni? Oh kan silap. Kenapa dia lambat ni? Aduh. Okey, tajuk ni ayam tu letak kat bahu kau. Mana ayam? Okey. Tu ayam. Okey, ini adalah tajuk syirik. Anak-anak murid Ustaz, dengar baik-baik. Tajuk syirik ni hari ni Ustaz nak terangkan kepada awak, ada benda yang tak ada dalam buku yang mana benda tu sangat-sangat bahaya. Yang mana sebelum ni Ustaz selalu cerita dekat awak berkaitan dengan syirik ni. Dah banyak kali dah Ustaz ulang, dah banyak kali dah Ustaz kita belajar. Cumanya mungkin awak tak clear macam mana benda tu di bawah satu tajuk. Okey, anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan belajar syirik. Ustaz ajar awak syirik bukan suruh awak syirik, tapi untuk awak elak daripada syirik. Okey, Ustaz nak yang pertama, Ustaz nak Damiah Hani baca. Ustaz akan letak air dekat atas. Azim tutup lah. Azim. Ayam kau tu bising lah. Aduh Azim. Aduh, okey. Okey, syirik. Syirik ialah mempini adan. Apa benda tu Ustaz? Syirik ialah mempini. Bagilah Damiah Hani. Awak Damiah Hani ke? Saya Hafizah. Syirik ialah meyakini adanya Tuhan selain Allah atau meyakini adanya Tak dengar sekali lagi. Adanya Tuhan selain Allah atau meyakini adanya suatu kawan lain yang menyaingi
Allah. Syirik boleh berlaku melalui niat, percakapan dan perbuatan. Okey, anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Tak ada pensel tulis, tak nak duk dengar je, duk main dengan ayam anak-anak. Letak ayam kat sebelah. Letak ayam kat sebelah. Okey, now sekarang ni sebelum ni Ustaz bagi tahu kat awak, syirik ni adalah kita meletakkan sesuatu. Oh, kejap Ustaz. Saya ambil buku. Boleh tak Ustaz? Cepat sikit. Ustaz terang dulu. Ya. Okey, 3 saat. 3. Cukup. Okey, anak-anak murid Ustaz. Syirik ni ada apa? Syirik ni adalah kita letakkan sesuatu sama setanding dengan Allah. Kita kata Allah itu Tuhan. Dalam masa yang sama kita kata ada Tuhan selain daripada Allah. Itu namanya syirik. Okey, ingat dekat sini. Syirik ada 3 poin. Ada pensel tulis. Syirik ada 3 poin. Yang pertama, kita yakin yang ada Tuhan selain daripada Allah. Syirik. Astaghfirullahalazim. Sebagai contoh anak-anak murid Ustaz, orang Quraisy pada waktu dulu sebenarnya dia orang percaya je Allah tu ada. Dengar betul-betul. Betul dia. Orang Quraisy ya. Orang kafir Quraisy pada waktu dulu dia orang percaya je Allah itu ada. Dan Allah pun ada sebut dalam Al-Quran. Bila kita tanya orang kafir, siapa yang menciptakan dunia? Dia orang tahu kata Allah itu ada. Dia orang tahu Allah tu ada. Tapi dalam masa yang sama, dia orang percaya juga ada Tuhan selain daripada Allah. Itu syirik. Itu syirik. Bukan Ustaz. Syirik itu bukan ke kalau kita masuk Islam dulu, lalu kita percaya ada Tuhan selain Allah tu baru syirik. Betul? Ah. Masuk Islam dulu. Tak, maksudnya dia takkan jadi Islam lah. Maksudnya once dia percaya Allah, nanti awak akan belajar lagi. Tauhid rububiyah, itu panjang lagi. Tauhid uluhiyah. Orang kafir ni dia orang percaya kepada Allah. Dia orang percaya yang Allah ni lah yang menciptakan dunia. Allah lah yang menciptakan manusia. Dia orang percaya. Tapi dalam masa yang sama, dia orang sembah orang lain. Macam tu. Dia orang sembah benda lain. Itu panjang lah kalau. Tapi untuk begini, awak kena tahu syirik ni yang pertamanya, dia yakin adanya Tuhan selain Allah. Okey. Haras tanya Ustaz. Ustaz Hafiz. Macam tu punya chat. Ustaz Hafiz waktu Ustaz dia ambil buku nak salin. Tapi waktu teacher Farah dia tak salin pun. Ya. Apa ni Hafiz? Ada orang report pun Ustaz ni. Bukanlah. Betul. Okey. Tak apa. Siapa pecah rasa rahsia? Ada benda sikit. Ada benda. Okey. Haras tanya Ustaz. Kalau tak yakin Allah tu Tuhan, tapi dia tak percaya ada Tuhan selain lain, dia percaya syirik ke? Kalau dia tak yakin Allah tu Tuhan, maksudnya dia bukan orang Islam. Maksudnya sekarang ni dia yakin Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama dia yakin juga ada Tuhan selain daripada Allah. Itu syirik. Okey, ke depan kejap lagi saya akan terangkan dengan lebih detail. Yang seterusnya, meyakini adanya sesuatu kuasa lain yang boleh setanding dengan Allah. Allah ni dia ada power dia. Tapi awak rasa Ustaz, saya ada satu kenal baik punya power. Dia ni power dia lebih kurang Tuhan. Itu syirik nama dia. Hafiz kata, Ustaz, saya berjumpa dengan ayah Pin. Contoh. Okey, orang yang kata ayah Pin ini Tuhan, dia sama ada dua. Sama ada dia jadi kafir ataupun dia syirik. Ataupun dia percaya yang Tuhan tu ada dalam masa yang sama, dia pun percaya ayah Pin tu ada berada di alam sebalik mata. Katakan sebagai contoh. Alam Bazrah nama dia. Okey. So benda tu jadi syirik. Kita yakin ada satu kuasa lain yang sama kuasa dia dengan Allah. Syirik. Kejap lagi Ustaz terangkan. Maksudnya macam mana? Sebagai contoh Ustaz bagi gambaran kepada awak. Ustaz selalu bagi gambaran. Okey, katakan. Ini ubat. Katakan ni ubat. Contoh. Ustaz, kalau Ustaz demam, Ustaz makan ubat ni, confirm Ustaz lega. Maksudnya dia meletakkan ubat ni sama kuasa menyembuh dengan Allah. Ingat, Allah saja yang boleh menyembuhkan manusia. Tapi dia kata ubat ni lah yang confirm. So dia letakkan tu sama. Jadi syirik. Tak boleh macam tu. Ini makan ni confirm lega. Tak confirm.
Tapi ustaz yang ustaz pegang tu makan-makan mati terus. Ini makan ini. Kan. Tak lama lah. Tak, ini makan ni tak sempat 3 kali Jumaat. Malam ni sadaqallahul azim. Okey. Seterusnya. Okey, syirik boleh berlaku. Okey, sekarang nanti kita akan tengok syirik melalui niat, percakapan dan perbuatan. Macam mana tu? Okey. Ustaz nanti ustaz akan terangkan yang syirik. Yang sorok-sorok. Ada orang bagi tahu kat ustaz. Ustaz, kalau orang yang macam dalam iklan tu dikira syirik ke? Makanlah ubat ini. Nanti anda akan lega. Okey, tengok. Sebab itu kalau awak perasan, terima kasih Maisarah tanya soalan ni. Sebab tu kalau awak perasan, jadi tengok iklan Upama lah ni. Ubah. Sebab tu kalau awak perasan, dalam kebanyakan iklan ubat, apa ayat dia? Ubat ini mampu membantu anda. Nampak ayat dia? Ubat ini mampu membantu anda untuk menghilangkan sakit kepala. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Contoh, lebih kurang macam tu. Bayarlah, Panadol. Okey, so sebab itu ayat dia sebenarnya Panadol menghilangkan kesakitan. Dia tak kata Panadol confirm menghilangkan kesakitan. Tak ada. Sebab tak ada ubat yang boleh confirmkan sesuatu benda. Contoh macam vaksin. Ustaz, vaksin confirm tak menghilangkan COVID? Tak ada benda yang confirm. Ada je orang yang ambil vaksin mati terus. Okey, macam itulah. Ustaz dah ambil vaksin dah? Ustaz dah ambil vaksin? 2 minggu lepas Ustaz ambil vaksin. 2 minggu lepas. Sakit tak Ustaz dicucuk? Mestilah sakit. Nama cucuk. Ustaz ambil apa Ustaz? Pfizer? Astra. Okey, anak-anak murid Ustaz. Sebab tu kalau dalam ubat, dia tak dikira syirik sebab dia dah sebut. Ubat ini mampu membantu menghilangkan kesakitan. Membantu. Tapi Wan kata makan. Okey. Dengar boleh, percaya jangan. Okey, no Sofia, you can. Okey, faham? Okey, clear. Okey. Ustaz, bila Ustaz nak terangkan syirik yang tersorok tu? Sabarlah. Awak ni tak sabar je. Okey, sabar. Okey, sekarang ni baca ayat Quran. Hafiz, tolong baca ayat Quran ni dengan lagu yang paling sedap sekali. Ustaz, siapa ni? Al-Baqarah. Tak ada Ustaz. Al-Baqarah. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan lagu Ustaz nak lagu. Ustaz, lagu tu saya malu Ustaz. Tak payah malu. Cakap macam-macam tak malu. Baca Quran malu. Okey, cepat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Okay, good. Maksud dia Ustaz nak Azim. Siapa baca maksud dia? Azim Ustaz. Ain Fatihah baca? Okay, Azim. Diamlah. Ustaz nak orang lain baca ni. Awak ni. Bagaimana baca dulu? Ain baca. Walaupun demikian, ada juga di antara manusia yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi sekutu Allah. Mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya sebagaimana mereka mencintai Allah. Sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta taat kepada Allah. Okay, stop. Okay, dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala dah kata dah, orang yang syirik ni dia ambil selain daripada Allah. Apa maksud ambil selain Allah? Dia orang cinta benda tu. Katakan, dia cinta kepada pokok sama macam dia cinta kepada Allah. Dia percaya pokok mampu membantu dia. Dalam masa yang sama dia sayang Allah. Ya Allah, saya sayang kepada engkau ya Allah. Ya pokok, saya pun sayang kepada kamu pokok. Ya batu, saya pun sayang kepada kamu. Boleh ke cerita Ustaz? Tak boleh lah cerita dia. Tapi kita sayangkan dia. Sayang tak ada masalah. Masalahnya awak puja, sebab tu dia sama ni. Awak memuja dan mentaatinya.
Awak puja dan awak sembah dia. Awak sembah pokok, tolonglah bagi saya buah. Buah pokok memanglah berbuah. Tolonglah bagi saya buah. Tiba-tiba pokok tu tak keluarkan buah. Memanglah awak pergi dekat pokok bunga, mana ada keluar buah. Lebih kurang macam tu. Ya, lepas tu sayang dia lebih daripada Allah. Nampak? Allah dah kata dah. Orang-orang yang syirik ni adalah dia sayang benda lain lebih daripada dia sayang Allah. Dia taat dekat benda lain. Sebab tu kalau awak pernah tengok cerita, apa cerita tu yang dia... Apa Ustaz? Pernah tengok cerita penunggang agama? Allah Ustaz cerita Pernah. Apa, Ustaz? Penunggang agama nampak dia ikut cakap iblis tu kan. Dia berlakon je macam jadi ustaz. Itu sebenarnya bahaya tu. Nanti Ustaz akan cerita. Nanti Ustaz akan Ada ke mati tulis-tulis? nanti Ustaz beritahu kat awak. Kenapa? Dia ingat orang mati tu kertas pisat dia. Okey, bahaya. Cerita tu agak bahaya sebenarnya tapi tak tahulah, wallahu a'lam. Okey. Kemudian sambung Ustaz Haras, dan kalaulah orang-orang yang melakukan kezaliman syirik itu mengetahui ketika mereka melihat azab pada hari akhirat kelak bahawa sesungguhnya kekuatan dan kekuasaan itu semuanya tertentu bagi Allah dan bahawa sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya. Nescaya mereka tidak melakukan kezaliman itu. Okey. Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Okey, dekat sini kita tahu yang mana Allah kata kalaulah kita buat benda tu, Allah akan bagi azab yang dahsyat. Allah akan bagi azab yang sangat dahsyat. Ingat, Allah itu maha berat azab siksaan dia. Katakan Hafiz katakan Syekh Hafiz je, senang je contoh. Ustaz, contoh Hafiz kata Ustaz Helmi punya rotan tu lebih kurang siksa neraka Ustaz. Sebagai contoh. Saya tak ada lah macam tu lah. Contoh, dia meletakkan siksaan tu sama teruk dengan siksaan neraka. Tak boleh macam tu. Hanya Allah saja yang maha berat siksa dia. Ustaz, tapi kalau saya kena rotan saya tak rasa apa-apa pun dalam hati. Ya. Tak apalah. Itu antara awak dengan Ustaz Helmi lah. Okey, ingat? Okey, dah. Okey, Kaisyah ada tanya satu soalan yang bagus kepada Ustaz. Kejap lagi Ustaz terangkan. Okey. Now, ini dia anak-anak murid Ustaz. Ada 3 jenis syirik. Dalam buku, Ustaz terangkan dalam buku Kejap lagi baru Ustaz akan terangkan apa yang tak ada dalam buku. Dengar sini baik-baik. Ada 3 jenis syirik yang mana kalau awak buat, dia akan jadi syirik. Anak-anak murid Ustaz, dengar betul-betul. Ada ke syirik yang kita buat tak jadi syirik? Tak ada. Okey. Dengar betul-betul. Syirik ni, dengar betul-betul. Syirik ni, dalam Islam ada 3 perkara. Dengar betul-betul. Ada 3 perkara pula dah. Perkara yang kalau awak main-main, benda tu still jadi. Masih jadi. Sorry Ustaz, kalau kita main-main syahadah, kita pakai Aisyah, kita main-main syahadah, kita boleh terus masuk Islam ke? Dengarlah dulu. Ada 3 perkara yang awak tak boleh main. Kalau awak main je, benda tu akan jadi. Yang pertama adalah akidah. Awak main, yang kedua adalah kahwin. Akidah. Yang ketiga adalah cerai. Ini ada dalam hadis. Cerai. Akidah. Awak ada 3. 3 benda ni kalau awak main-main, benda tu akan jadi. Sebagai contoh akidah. Awak main-main. Wahai pokok, bantulah saya. Awak main-main. Awaklah Tuhan saya. Awak main-main. Tapi jatuh syirik. Jatuh akidah awak. Nampak? Benda tu tak boleh buat main. Awak main dengan kawan-kawan. Siapa Tuhan awak? Saya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Malam saya sembah batu. Main-main. Jatuh kufur.
Tak boleh main. Benda tu tak boleh main. Benda tu tak boleh main. Clear? Akidah. Okey. Yang seterusnya. Kahwin. Kahwin ni macam ni. Awak nak main-main sebagai contoh. Hati-hati kau. Biar rasa Contoh. senang kan. Contoh. Ustaz ada anak perempuan. Ustaz ada anak perempuan. Ni ada video tapi video tu dalam bahasa Arab. Ustaz takut awak tak faham. Dia ada video dia. Ustaz ada anak perempuan. Kemudian Ustaz kata dekat Azim. Azim, hari ni Ustaz nak ajar awak hari ni Ustaz nak bagi awak contoh. Okey, katakan Azim. Ustaz kata, wahai Azim Iman bin Zakaria. Aku nikahkan engkau dengan anak aku, saya tekan nama lah apa-apa, dengan mas kahwin RM3. Tiba-tiba Azim cakap, sah. Saya terima. Orang lain pun dengar, sah. Automatik Azim kahwin dengan anak ustaz. Selamatlah anak ustaz lelaki. Nasib baik anak ustaz lelaki. Faham? Kahwin tak boleh buat main-main. Ustaz, saya main kahwin-kahwin. Mana ada boleh main kahwin-kahwin? Tapi kalau kahwin sesama awak tu lain cerita. Ini maksudnya, contoh. Aziz contoh Hafiz ada anak perempuan. Lepas tu dia main-main kahwin dengan Azim. Buatlah aku nikahkan. Tiba-tiba Azim cakap, saya terima. Kawan-kawan lain pula kata, saya sah. Padahal nak main-main. Tapi dia jadi. Automatik anak dia akan kahwin dengan tu. Confirm jadi terus. Tak boleh buat main. Soalan Nur Sofia. Bagus. Soalan Ustaz, kalau kalau dia main-main kahwin, tiba-tiba dia main-main cerai. Jadi, contoh berlakon sepasang suami isteri. Katakanlah sepasang suami isteri. Abu kahwin dengan Minah. Dia kahwin. Dua-dua orang pelakon. Dengar betul-betul supaya awak tak keliru. Benda ni tak boleh buat main. Abu Tupuk-kah? kahwin dengan Minah. Kepala kotak. Kahwin Tu dengan Minah. Tu kawan Azim tu. Abu dia kahwin dengan Minah. Tapi dia orang Gemuknya Abu. okey. Ya. Tinggi je leher dia. Dia rapak. Abu kahwin dengan Minah. Dalam masa yang sama dia orang berlakon. Bila dia orang berlakon je dalam skrip. Abu cakap, wahai Minah, saya ceraikan awak dengan talak 3. Walaupun berlakon, benda tu jadi cerai, betul. Sebab tu boleh buat main. Tak boleh buat main. Ustaz, habisnya kalau orang-orang yang berlakon tu Ustaz? Sebab itu kebanyakannya orang yang berlakon, isteri dia bukan isteri dia. Kalau yang nak berlakon dalam scene ada cerai, yang berlakon tu bukan suami isteri. Kalau berlakon, tapi Ustaz Zahidul kata efek isteri kat rumah. itu wallahualam. Tapi selalunya dia tak akan itu dia ada kesan, dia ada syarat dia tu. Dia bukan tiba-tiba jatuh. Contoh, nama isteri dia Khadijah, tapi dia sebut Minah. Kena tak? Tak kena. Melainkan dia memang niat dalam hati. Tu cerita lagi lah. Okay, so 3 benda ni. Soalan daripada Kak Aisyah. Ustaz, yang berlakon tu yang berkaitan dengan akidah tu jadi syirik tak? Itu yang bahaya. Awak nak tengok satu video tak? Nak. Apa saya bertemu apa ni? Kejap. Saya pada Mekah ke Madinah naik ke langit. Okay. Dengar sini. Okey. Mana dia, Ustaz? Nampak? Tak. Nampak whiteboard. Okey. Ini adalah scene yang mana sini Ustaz share balik. Ustaz tak share? Ustaz tak share. Okey. Ini adalah scene yang mana Ustaz lag Ustaz. lag lag tak boleh tunjuk video. Azim yang lag lah. Azim yang lag lah. Ini adalah scene. Ustaz share balik Ustaz. Sabar. Ini adalah scene yang mana ayat dia tu bahaya. Yang menyebabkan bila dia cakap ayat tu, terus badan dia getar. Disebabkan dia cakap tu dahsyat sangat. Tapi Ustaz rasa benda ni tak sesuai lah untuk awak. Alah Ustaz cepat Ustaz. Bahaya. Alah Ustaz boleh lah. Dalam video ni, dia cabar Allah. Dalam video ni adalah video orang Melayu. Dia berlakon, dia cabar Allah. Oh Allah, dia kata. Dia cabar Allah. Tapi Ustaz rasa Ustaz, janganlah cakap Ustaz. Jangan cakap, Ustaz tunjuk je. Tak boleh. Video tu tak sesuai untuk awak-awak kecil lagi. Apa nama dia Ustaz?
Tak payah. Salah Ustaz boleh Ustaz. Video ni memang ada dan mana bila dia cabar Allah dalam video, dalam filem dia cabar Allah, lepas dia cabar tu badan dia terus getar. Nampak? Benda akidah tak boleh buat main. Sebab tu bila Ustaz tengok cerita penunggang agama kan, ada scene puja-puja tu Ustaz, bahayalah kan. Ustaz pun macam tak tahulah, mungkin dia orang ada tanya Ustaz lain hukum-hukum tu Ustaz tahu, tapi benda tu bahaya. Benda tu bagi Ustaz bahaya. Kenapa Ustaz cerita benda? Tengoklah Ustaz. Tadi. Awak tak cukup umur lagi. Alah Ustaz. Okay, so Okay, anak-anak murid Ustaz, awak dah masuk sekolah menengah, nanti awak datang cari Ustaz Alik. Okay. Syirik ni ada 3 jenis. Dalam buku syirik ada 3 jenis. Kejap lagi Ustaz akan terangkan yang lain pula. Syirik ada 3 jenis. Yang pertama melalui niat. Niat je pun dah jadi syirik. Ustaz, niat je. Sebab tu bahaya. Niat. Yang kedua ada buku tulis. Okey. Yang kedua percakapan. Syirik terbagi kepada 3. Okey. Ustaz tulis ni sebab kalau Ustaz jawi dia lambat sikit. Yang seterusnya adalah perbuatan. Okey. Sabar ya Ustaz. Saya tulis bahasa Melayu dah. Awak dalam buku teks pun boleh tulis dalam buku teks. Tulis dalam buku teks pun dah okey dah. Saya kena ikut Ustaz. Tulis dalam buku teks. Ikut awak lah, yang penting Ustaz tanya awak ingat. Okay. Ingat, syirik ada niat, percakapan, perbuatan. 3 jenis ni. Kejap lagi Ustaz akan ceritakan yang tak ada dalam buku kalau sempat, insya-Allah. Yay. Okey. Niat. Okey, ingat tu ada 3. Dalam buku Ustaz keterangkan dalam buku tu. Okey, niat. Okey, siapa nak baca nombor 1? Damiah ni baca nombor 1. Syirik. Ustaz, saya baru nak tulis. Ini syirik. Damiah ni dah baca kan tadi kan? Dah. Okey, dah baca. Aziz baca. Jangan dengan suara ayam kau pula baca. Dah saya cakap. Baru tengok buku. Baru tengok buku. Mana ada? Saya tengah tulis lah Ustaz. Cepat. Yang mana Ustaz? Nombor 1 ni Yang nombor 1 ni Itulah bila Ustaz terang, buka YouTube lagi yang sebelah tu. Saya tengah tulis. Okey. Yozil. Baca nombor 1. Dengar, Ustaz dengar awak kata. Syirik melalui niat iaitu meyakini dalam hati sesuatu yang boleh menyekutukan Allah, seperti meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini Allah mempunyai bukan mempunyai anak, meyakini Allah dilahirkan ataupun mempunyai ibu dan bapa, meyakini bahawa ada sesuatu yang berkuasa seperti mana ada pa kat situ. Sehebat Allah. Okey, dengar sini. Syirik dengan niat adalah syirik yang maksud niat adalah awak yakin dalam hati awak. Awak yakin. Okey, siapa boleh bagi tahu kat Ustaz apa maksud menyekutukan? Kita percaya Allah ada benda lain selain daripada Allah. Ya, kita percaya yang Allah ni ada saing dia. Ada sama level. Ada kawan dia. Ada guru dia. Tak boleh. So awak niat dalam hati awak, memanglah Allah ni. Awak tengok, bila awak tengok dekat langit, tengok ini semua ni kerja ni banyak kerja nak buat ni.
Takkan Allah buat seorang-seorang dia, mestilah dia ada kawan-kawan dia. Syirik. Awak niat macam tu. Ini tak mungkin. Syirik. Tak boleh. So yang pertama apa dia? Awak meyakini Tuhan selain Allah. Ustaz dah terangkan banyak kali. Yang kedua, awak yakin yang Allah ni ada anak pun tak boleh. Kata orang Kristian. Pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Apa maksudnya? Allah ni tak lahirkan. Dan Allah ni tak dilahirkan dan Allah tak melahirkan. Allah tak ada mak ayah. Allah tak ada anak. Very clear. Tiba-tiba awak kata, ini bukan kata Nabi Isa anak. Tak ada. Buang terus benda tu. Katanya ada anak. Tak ada anak. Tak ada anak. Clear. Okey, yang ketiga, Allah dilahirkan pun tak ada. Soalan yang bagus daripada Maisarah. Bercakap dikira niat ke? Bercakap jatuh poin nombor 2. Kejap lagi Ustaz akan terangkan. Syirik melalui percakapan. Sekarang ni niat. Yang kedua syirik. Okey. Sabar dulu. Okey, yang ketiga meyakini ada sesuatu yang berkuasa sehebat Allah. Tu dia. Macam tadilah. Ada orang kata ini mesti ada friend dia ni, dia ada friend dia ni. Tak ada. Ingat, tak ada sesuatu yang sehebat Allah. Ini kena kunci betul-betul sampai awak besar. Okey. Ada orang Kaisha tanya Ustaz, kalau tercakap macam mana? Tak ada masalah. Anak-anak muda Ustaz, dengar betul-betul. Ustaz kata ada 3 keadaan yang bila awak buat tak akan berdosa. Yang pertama, terlupa. Kedua, tak sengaja. Ketiga, tak tahu. 3 benda. Ustaz, kalau tercakap, dosa tak sengaja? Tak dosa. Lainlah kalau awak pukul orang, ya Allah tak sengaja, ya Allah tak. Itu bukan. Itu sengaja. Macam awak lah, saya tak biasa pula. Kenapa awak ambil barang dia? Saya tak sengaja Ustaz. Tak sengaja apa sampai buka zip bag dia. Saya tak sengaja buka zip bag dia. Jangan menipu. Itu bila menipu. Ustaz ingat tak Azim kita orang buat sepak combo dia. Kita orang sepak tak kena pun. Kali dia duduk ke belakang jatuh ke meja. Okey, sekarang ni soalan yang okey. Kaisha, tolong bacakan yang kedua Kaisha. Syirik melalui percakapan iaitu mengatakan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah seperti mengatakan Allah itu berbilang-bilang, mempersendakan hukum Allah yang datang dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang sahih, mengatakan bahawa kebahagiaan dan kecelakaan itu ditentukan oleh manusia dan mengatakan Okey, 3 je. Okey, anak-anak muda Ustaz, itu adalah tadi syirik niat. Sekarang ni syirik percakapan. Hafiz, apa yang awak tanya tu ada dalam Kristian. Ustaz tak nak terang. Itu dalam Christianity. Ustaz tak nak panjang. Okey. Now anak-anak muda Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok sini betul-betul. Syirik melalui percakapan ni awak sebut Allah ni ada banyak sebenarnya. Tak boleh. Tuhan kita ni bukan satu, dia ada dalam 2, 3. Tapi Allah satu, tapi nama dia yang banyak. Betul. Macam awak lah. Saya kecil-kecil dulu saya faham Allah ni ada semua bukti. Ingat. Allah tu ada satu, tunggal, tapi nama dia banyak. Macam awak lah. Macam katakan Azim. Azim ada banyak nama. Azim pun betul. Iman pun betul. Azim Iman. Boy pun betul. Mamat pun betul. Manja pun betul. Contoh. Itu nama-nama dia. Nama-nama dia. Okey. So sekarang ni Allah ni berbilang-bilang, maksudnya Allah ni ada banyak. Tak boleh cakap macam tu. Yang seterusnya mempersendakan hukum Allah yang datang dari Al-Quran. Dengar sini betul-betul. Ustaz pernah tengok satu video, dia mempersendakan hukum hudud. Ustaz pernah cerita kepada awak, kalau negara Islam ni dia ada hukum dia. Ada 3 hukum. Tunjuk Ustaz, tunjuk. Takzir. Tak nak. Alah Ustaz. So dia kata apa? Kita nak disebut dalam video tu. Kita nak buat ke hukum hudud ni, kalau mencuri potong tangan kanan, kalau mencuri lagi potong tangan kiri, kalau mencuri lagi potong kaki. So takkan dia tak ada tangan, tak ada kaki. Itu mempersendakan. Tak boleh.
Sebab Allah memang dah clear dah cakap benda tu. Orang mencuri, potong tangan. Clear dalam Al-Quran. Orang yang berzina, rejam dia. Yang dah kahwin, rejam sampai mati. Dah clear dah benda tu. Tapi Kenapa Ustaz? Ha? Kenapa rejam sampai mati? Itu panjanglah cerita dia. Nantilah kita belajar. Okey. Dan yang last sekali. Ini dia. Kebahagiaan dan kecelakaan itu ditentukan oleh manusia. Sebagai contoh anak-anak Ustaz, ini Ustaz nak terangkan. Kita sesetengah orang meyakini kalau nak bahagia, mesti kena ada duit. Dengar betul-betul. Tak boleh macam tu. Ustaz, duitlah yang membuat saya bahagia. Salah. Kalaulah duit yang membuatkan kita bahagia, orang yang paling bahagia dalam dunia ni mesti Qarun. Sebab Qarun kaya. Tapi kenapa Qarun tak bahagia? Dengar betul-betul anak Ustaz. Orang yang banyak duit tak semestinya dia bahagia. Sebab bahagia bukan terletak pada barang. Tetapi bahagia tu Allah yang punya. Allah akan bagi bahagia. Sebab itu anak-anak muda Ustaz, jangan pernah niat belajar untuk jadi kaya. Saya belajar ni untuk jadi kaya Ustaz. Untuk usaha menjadi kaya tu bagus. Tapi Ustaz, bila saya jadi kaya nanti saya akan tolong orang. Bagus. Tapi kalau Ustaz, saya nak belajar untuk jadi kaya. Kenapa nak jadi kaya? Sebab dengan duit saya akan menjadi bahagia. Oh, tu tak boleh. Sebab duit tak menjamin. Ramai saja orang dekat luar sana kaya, tapi dia tak bahagia. Ada juga dia miskin, tapi dia bahagia. Sebab kebahagiaan bukan ditentukan oleh manusia. Kebahagiaan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Clear benda tu. Ustaz nak awak clear benda tu. Kebahagiaan ditentukan oleh Allah. Okey, faham? Okey. So kita okey. Yang ketiga ni Ustaz nak siapa baca Hafiz. Ketiga ni Ustaz nak Nik Amar. Bukan dia punya tu ke? Apa? Ustaz nak tanya Nik Amar. Nik Amar? Okey. Okey, tak apa. Tak, Ustaz tahu mic dia rosak. Cuma mic ni Amar rosak. Kamera ni Amar rosak tak? Ustaz tak pernah lagi tengok ni Amar buka kamera. Ni kamera awak rosak juga ke? Tak. Kamera rosak juga ke? Tak. Ke tak boleh buka? Oh, okey. Okey, faham? Okey. Okey, ni Amar mic rosak pula. Okey, Ustaz nak Hafiz. Okey, tak apa. Tak apa ni Amar, tak apa. Yang penting awak masuk kelas. Soalan I ni bagus lah. Kejap lagi saya terangkan. Okey, Hafiz baca nombor 3. Okey, syirik melalui perbuatan, iaitu melakukan sesuatu yang boleh menyekutukan Allah seperti menyembah selain Allah seperti berhala, bulan, bintang, matahari dan lain-lain lagi. Menilai isbah dan mempercayainya, menyembah busut. Busut apa pula busut? Dan pokok untuk pertolongan. Busut tu bukan semut ke punya tempat tu? Ya. Okey, anak-anak muda Ustaz dengar sini baik-baik. Okey, Sofia. Okey. Dengar sini baik-baik. Perbuatan ni Ustaz dah terang banyak kali dah. Sembah selain daripada Allah, sembah berhala, bulan, bintang, binatang, pokok, batu, kerusi, meja, pendrive, komputer, semua benda tu. Okey, itu sembah. Yang seterusnya, ini Ustaz nak awak tengok kamera Ustaz. Ustaz dah buka kamera ni. Menilik nasib dan mempercayainya. Tengok sini baik-baik. Tengok kamera Ustaz. Apa maksud menilik nasib? Dia nak tengok, dia nak meramalkan masa depan. Tak boleh kita meramalkan masa depan. Haram hukum dia. Sebagai contoh, orang dulu, tengok sini Ustaz buat apa. Orang dulu, macam mana dia nak tilik nasib, dia akan pergi dekat satu bomo. Ataupun satu dia punya syaman dia punya tu. Syaman ni macam bomo lah, bomo. Okay. Wahai bomo, apa yang akan jadi saya pada hari esok? Bomo, okey. Ambil satu kayu dalam ni. Okey, ada banyak kayu. Kemudian dia pun ambil.
Ambil. Oh. Pen berwarna biru. Mengikut amalan saya, kalau pen berwarna biru ni, esok awak akan menghadapi masalah. Dia pun ada sudah. Nampak? Oh, menghadapi masalah. Dia macam itu. Tapi kalau orang Rom dia pakai tulang oracle. Yelah, pandai. Bagus. Kemudian datang lagi orang lain, dia tarik pensel yang panjang. Oh, pensel awak panjang. Maksudnya esok awak akan dapat hadiah ataupun awak akan dapat duit yang banyak. Salah. Tak boleh benda tu. Meramal, maksudnya awak meramal masa depan. Salah. Ustaz, kalau zodiak, bagus. Zodiak tak boleh. Kita baca boleh, percaya jangan. Kalau boleh jangan percayalah. Kalau jangan boleh jangan baca. Zodiak ni kan, awak tahu zodiak? Tak tahu. Virgo. Ada tu lah. Virgo apa benda semua tu kan. Awak tak tahu. Zodiak tu apa, Ustaz? Zodiak yang bintang tu. Tak pernah tengok bintang tu. Apa yang gerak-gerakkan macam tu? Bukan, dia kata orang yang lahir bulan ni sampai bulan ni nanti dia akan dapat sekian. Orang yang lahir pada bulan ni itu kalau boleh, kalau awak baca pun jangan percaya. Jalan je. Kalau orang yang lahir pada bulan 9 nanti dia akan kaya dan mendapat duit apa semua, tak payah. Jangan percaya. Syirik, benda tu tak boleh percaya. Mana jadi? Salah, Mana jadi? Mana betul? Saya kalau orang bulan 9 bulan 6 kan, saya tanya orang yang kaya. Kata Ustaz mengarut je ramalan ni, betul. Okay, last kali menyembah busuk dan pokok untuk memohon pertolongan. Okay, dah Okay. Okay, anak-anak murid Ustaz. Apa Ustaz. dia sembah busuk kena gigit dengan semua api pun tahu? Tak adalah, maksudnya dia ni lah, dia tak pernah saya dengar orang sembah busuk. tak, kalau yang bomo dalam drama dikira syirik juga ke? Sebab itu Ustaz kata, Ustaz tak boleh kita syirik ni. Sabar. Sebab tu selalunya bila dalam drama ni dia dah tanya pandangan ustaz-ustaz dah. Selalunya lah dia dah pergi tanya pandangan ustaz, boleh tak dia buat macam ni? Mungkinlah ada pandangan daripada ustaz-ustaz itu wallahualam. Ustaz tak berani sebut. Tapi kalau awak tanya ustaz, pandangan ustaz, bahayalah kalau buat macam tu, bahaya. Kalau tanya ustaz, bahaya. Tapi ustaz nak kata syirik, ustaz tak berani kata. Ustaz tak berani kata. Tapi kalau ni, itu agak bahayalah. Buat melakukan sin-sin yang macam tu, itu agak bahaya. Okey. Sekarang ni, soalan daripada Ain. Kalau dia lawan Allah, okey. Sebab itu benda ni kena jaga betul-betul. Jangan nak lawan Allah ke apa, jangan. Okey, soalan daripada Ain. Ustaz suka soalan dia. Okey. Tapi kan Ustaz, kalau kita dah usaha macam mana pun, tapi kalau Allah tak bagi kita bahagia, macam mana? Dengar betul-betul. Siapa nak tolong jawab jawapan ni? Soalan Ain. Okey, Ustaz letak dekat everyone supaya awak boleh baca kalau awak tak dengar. Okey. Ain tanya, kalau kita dah usaha macam mana pun tapi kalau Allah tak bagi kita bahagia, macam mana? Ada jawapan? Saya rasa ada. Apa? Ada. Jawapan dia apa? Jawapan dia okay, maksudnya macam ni kan tadi. Kita dah buat macam-macam dah untuk bahagia. Kita dah buat macam-macam dah untuk bahagia tapi kita tak bahagia-bahagia juga. Macam mana tu Ustaz? Okey. Saya jawab. Okey, Azim silakan. Ya. Okey. Habis. Okey, contohlah kita tak bahagia. Okey, kita dah buat apa-apa dah tapi kita tak bahagia juga. Sabarlah. Aduh, tak jadi nanti. Okey, kita dah buat apa-apa tapi tak bahagia. Mungkin Allah tak kasih kita bahagia kat dunia, mungkin boleh kasih bagi kat akhirat kelak nanti. Nanti Ustaz. Betul Ustaz? Bagus. Jawapan awak sama dengan jawapan Maisarah. Kalau saya senang je. Apa? Saya tak tahu ada hadis ke ayat Al-Quran. Ke saya dengar orang ceramah kan. Dia kata kalau Allah tak balas kat sini, Allah akan balaskan kat sana. Kalau Allah tak tunai kat sini, Allah tunaikan kat sana. Bagus. Okey. Bagus. Okey, Damiani cakap redha Ustaz. Bagus. Anak-anak murid Ustaz berasa gembira sebab awak punya jawapan awak menunjukkan awak faham keseluruhan tauhid tu. Awak faham yang apa pun berbalik kepada Allah dan awak menunjukkan yang
awak bersangka baik kepada Allah. Mungkin Allah tak bagi dekat sekarang, tapi Allah akan bagi nanti. Anak-anak murid Ustaz, dengar sini baik-baik. Dan mungkin belum sampai masa dia lagi. Betul, belum sampai masa dia lagi. Bagus, awak sakit. Kadang-kadang kita nak cari bahagia, tapi tak jumpa. Mesti ada sebab dia. Ingat, Allah kata apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati awak akan tenang. So, bila kita sentiasa ingat Allah, hampir mustahil kita tak bahagia. Ingat betul-betul. Kalau dia ada dua. Kalaulah kita dah usaha macam-macam tapi tak bahagia, pertama sekali kita kena tengok awak cari bahagia yang macam mana. Awak cari bahagia dengan duit, tapi awak tak dapat duit, so awak rasa tak bahagia. Tapi Allah dah bagi guideline dah, Allah dah bagi buku manual dah. Allah kata nak bahagia senang, ingat aku. Apa pun yang jadi dengan dalam dunia ni, ingat dia. Nescaya kita akan tenang. Sebagai contoh sakit, ya Allah, aku redha ya Allah, damai sikit redha. Mai saya cakap, ya Allah aku bersabar. Betul. Itu jawapan yang betul. Apa saja yang Allah bagi, redha, bersabar, syukur. Awak akan tenang, awak akan bahagia. Yang tak bahagianya adalah bila Allah bagi ujian dekat kita, kita mula menyalahkan. Apa Allah ni? Asyik saya je kena. Memang kita tak akan bahagia. So berdasarkan jawapan-jawapan yang awak bagi, Ustaz rasa gembira sebab awak dah nampak secara jelas semuanya terletak kepada Allah. Allah tak bagi dekat sini, Allah akan bagi dekat akhirat nanti. Dan percayalah anak-anak murid Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam Al-Quran. Allah dah sebut dalam Al-Quran, kalaulah kita ingat kepada Allah, Allah akan bagi hati kita tenang. Key dia macam tu je. Awak tengah susah ke, awak tengah senang ke, awak tengah sedih ke, tengah gembira ke, tengah marah ke, awak ingat Allah, hati awak akan tenang. Hati awak akan bahagia. Habis cerita. Key dia macam tu. Ingat Allah. Okay. Aduh, inilah Ustaz tak sedap ni. Ustaz ada nak benda cerita berkaitan dengan pembahagian syirik khufi dengan syirik jali. Tapi ada masa 2 minit je lagi. Apa nak ambil Ustaz? Tak boleh. Awak tak boleh. Okay. Itu adalah ingat. Okay. Mana tadi? Alah, lambatlah. Okay, anak-anak murid Ustaz. Okay. Dekat sini, kalau ikutkan dia ada syirik berkaitan dengan 3 benda Kopi ni. sikit jali. Okay. So, tapi dia ada satu lagi pembahagian syirik, iaitu syirik. Syirik ada 2. Yang ni, yang atas ni pun, betul itu pembahagian Ustaz. Jenis-jenis syirik ada 3. Niat, percakapan, perbuatan. Betul. Ini Ustaz tambah yang tak ada dalam buku. So kalau awak nak jawab, kalau awak nak masuk exam, jawab yang atas. Kalau Ustaz tanya, awak nak jawab yang atas boleh, jawab yang bawah boleh. Yang bawah ni sebab tak ada dalam buku. Dan sekolah So dapat markah lebih tak? Tak tahu. Syirik yang pertama kita namakan dia sebagai syirik jali. Syirik jali. Dan yang kedua kita namakan dia sebagai syirik khufi. Khufi. Syirik jali dengan syirik khufi. Syirik jali ni adalah syirik besar. Ataupun syirik yang terang. Yang awak nampak clear benda tu sebagai syirik yang syirik. Sebagai contoh percakapan. Syirik yang syirik. Percakapan. Awak clear dengar dia mengaku ada Tuhan selain Allah. Itu clear. Itu syirik jali. Awak nampak clear dah dia tu sembah batu, sembah pokok. Itu syirik jali. Yang terang-terang awak nampak. Tapi anak-anak murid Ustaz, apa bunyi ayam pula ni? Aduh. Tapi anak-anak murid Ustaz, yang bahayanya adalah syirik khufi. Yang bahayanya adalah syirik khufi. Kenapa syirik khufi? Sebab syirik khufi ni dinamakan sebagai syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang kita tak nampak pun benda tu. Boleh jadi kita dah terbuat dah benda tu. Sebab kita tak nampak menyebabkan kita terbuat. Ustaz, saya dah buat Ustaz. Syirik khufi. Syirik yang mana kalau kita buat ni, Allah dekat hari akhirat kalau kita buat benda tu, sangat kita akan berhadapan dengan benda yang sangat dahsyat dekat akhirat. Tapi anak-anak murid Ustaz tak sempat nak cerita dah pukul 11.40. Nanti kelas esok Ustaz akan masukkan sikit apa yang dimaksudkan dengan syirik khufi sebelum kita teruskan dengan sirah esok. Okey, Ustaz tak nak ambil masa awak.
Ustaz, tapi kita tak tahu, kita tak buat tak apalah kan. Ini yang Ustaz nak bagi tahu tu supaya awak dah tahu. Kalau tak tahu tak apa. Tapi sekarang Ustaz Ustaz nak ada bunyi jam lagi Ustaz. Saya dah tutup mic tadi. Dah tutup mic Saya dah tutup mic tadi. Okay anak-anak murid Ustaz, I think that's all from me. Pergi rehat. Tak payah nak pergi main game apa, pergi rehat sebab kejap lagi awak akan ada kelas. Saya nak main game. Okay. Hafiz. Tahu Azim. Okay, I think that's all from me. Ingat, apa-apa pun sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, I think that's all from me. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa fi khusyil ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jawablah soalan saya tu yang terakhir. Hafiz.